dalil yang menunjukkan orang Islam mestilah Ramadan, maksudnya akan menjalani Ramadan dan berpuasa. Dan saya nak sebut ayat yang paling akhir sekali, iaitu Allah sebut la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ni maksudnya semoga menjadi. La'alla ni maksudnya semoga ataupun mudah-mudahan ataupun semogalah, maksudnya bakal menjadi tattaqun. Saya nak bagi tahu apa akan jadi kalau satu orang dia masuk gym. Dia bayar gym tu, dia pergilah. Ada orang dia bayar gym, dia tak pergi. Tapi nak cerita, dia bayar gym, dia pergi selama 30 hari, dia pergi hari-hari. Apa yang akan terjadi kepada masa dia? Okay, cuba komen. Cuba komen. Saya minta maaf, saya kena selitkan juga. Cuba komen. Apa akan jadi? So masa dia akan jadi tough, dia akan jadi kuat, stamina dia akan lebih power. So macam tu jugalah kita nak pastikan sebelum start Ramadan ni kita dah ada target kita. La'allakum tattaqun tu Allah dah sebut. Even Saidina Ali pun ada sebut 4 perkara kalau menandakan dia bertakwa. Tapi daripada kita sendiri, apakah amalan-amalan yang kita nak bersedia semasa Ramadan yang betul-betul kita nak buat? Ada orang dia kata apa tau? Alah, kau Ramadan je buat lebih, nanti kau keluar, nanti kau jadi macam tu juga. Ini masalah dia. Saya suka ayat dia, strike iron while it's hot. Maksudnya masa tengah panas ni, maksudnya dalam keadaan Ramadan ni, masa dalam keadaan kita dah ada momentum, ada persekitaran yang boleh membantu kita untuk nak amalan, masa ni lah kita buat sehabis-habis. So saya panggilkan dia sebagai pesta pahala. Buat habis-habis. Ini masa dia. Walaupun ni weekly coaching kan, supposedly cerita pasal business kan, tapi sebelum cerita pasal business, duit ni datang daripada manusia, maksudnya betul-betul. Tapi rezeki datang daripada Allah Ta'ala. So pastikan dua-dua ni kita jaga. Dengan manusia pun kita jaga, dengan Allah pun kita jaga. So supposedly masa Ramadan ni, cuba target sehabis baik. Apakah amalan, kalau contohnya tak banyak, sekurang-kurangnya satu amalan yang kita betul-betul boleh fokus dan kita buat sehabis baik, kita buat, insya-Allah supaya kita sendiri nak berubah. Saya bukannya nak ceramah ni, saya nak beritahu ni, saya bukan ceramah. Bukannya ceramah agama ke, korang mungkin korang dah pernah dengar dekat ustaz-ustaz kat luar sana. Tapi saya cuma nak bagi tahu dekat pahlawan-pahlawan UK yang saya kasihi yang amat. Kena ada mindset, kena pastikan ada perasaan excited tu masuk Ramadan. Walaupun orang kata, oh Ramadan tahun ni macam tak meriah pun, macam biasa je. So jangan tengok orang lain, tengok diri sendiri. Kita yang hidupkan. Kalau contohnya kita ni nak hidupkan, bukannya sekadar buka pasang pelita lah, pasang tembikai lah masa buka puasa, soya lah. Aku bercakap ni macam sedap lah pula kan. Tapi nak cakap bukan hanya sekadar tu, tapi itu termasuk juga daripada amalan-amalan persendirian kita. Saya juga nak masukkan juga disebabkan sebenarnya saya bukannya nak cakap orang bisnes sahaja. Semua orang, tak kira lah dia non-Muslim ke Muslim ke, semua orang mesti kena ada benda ni. Tapi khususnya saya nak bercakap kepada orang Muslim, kena lagilah masa Ramadan, lagi banyakkan bersedekah. Terutama ni kita buat bisnes. Dan kena faham, kita buat sedekah ni bukan semata-mata, oh aku nak RM10, aku nak dapat 700 nanti. Bukan. Kita beri tanpa minta apa-apa. Tapi kita bagi ni dalam keadaan kita nak redha Allah Ta'ala. Itu yang paling penting sekali, yang kita nak sekali. Dan benda ni nampak macam kecil, tapi benda ni lah yang membuatkan kita akan jadi lebih kuat, rezeki melimpah ruah, kita akan dapat lebih kebahagiaan, tiba-tiba urusan kita lebih mudah. Masalah akan ada, hutang akan ada, tapi Allah pemudahkan. Sebab tu kita panggil rahsia dalam kehidupan yang sangat-sangat sebenar adalah bila mana satu orang tu dia suka memberi. So kalau contohnya even Nabi sendiri pun pernah bercakap, pernah bertanya dekat sahabat Nabi. Nabi cakap, engkau suka yang mana? Harta engkau ataupun harta ahli waris? Dia cakap, mestilah harta aku. Takkan harta ahli waris. So Nabi cakap, harta engkau adalah harta ahli waris adalah harta yang kau simpan. Harta kau adalah harta yang kau infak, yang kau sedekahkan. So maksudnya kalau contohnya harta, duit
yang kita sedekah tu, itu dah memang confirm dah masuk dekat akhirat. Dah masuk dekat bank akhirat dah. Soalan dia, berapa banyak dah bank, kita tak nampak kan, kita tak pernah catat kita punya sedekah. Tapi kalau contohnya kita tanya balik diri sendiri, kalau contohnya umur kita 20, 30, 40, 50, adakah cukup kita punya bank akhirat tu nanti untuk nanti lepas kita mati nanti, dia cukup untuk sepanjang kita nanti dah mati nanti. Ada orang dia dah bekerja, dia bekerja daripada umur 20 tahun sampai umur 55, dia target dia nak buat apa? EPF. Itu dia kejar dia. Sebab apa? Bila aku dah habis kerja nanti, sekurang-kurangnya ada 2 EPF. So EPF tu saya tak tahulah. Ada yang orang hidup dia, EPF dia 3 tahun je. Ada yang paling kelakar 6 bulan je. So terpulang kepada pengurusan duit masing-masing. Tapi soalan je, itu untuk EPF yang lepas kita dah habis kerja. Kerja yang betul lah. Macam mana pula kalau contohnya kita dah habis nyawa kita? Cukup tak EPF kita dekat akhirat nanti? Sebab tu satu lagi level yang ke atas adalah sedekah jariah. Ini yang saya nak ajak dekat anda semua. Sangat-sangat penting. Saya terpaksa cakap benda ni sebab besok, sebenarnya malam ni Maghrib dah start dah Ramadan. Start lah untuk sedekah pada petang ni. Habis je kalau boleh, Allahumma salli ala Muhammad, habis je weekly coaching ni, terus ambil je RM10, transfer je dekat mana-mana madrasah, masjid. Jangan kisah, oh ni scam lah apa benda. Scam itu dia dengan Allah Ta'ala. Daripada kita. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita nak lagi advance, kita kajilah sikit. Tengok apa background dia, ada gambar ke tak, ada bukti ke tak, dah berapa lama masjid ni, berapa lama NGO ni, dah berapa lama tahfiz ni, betul ke tak, legit ke tak. Tu tak ada masalah. Untuk kita nak memastikan duit kita ni sampai kepada penerima dia yang betul. Okay, so Fafa belajar sesuatu tak? Itu sebelum saya nak masuk tajuk. Okay. Marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Okay, nice. Okay, so saya nak masuk tajuk. InsyaAllah mungkin saya run sampai 4.40 mungkin, saya pun tak tahu. Tapi saya hopefully dia akan habis. Ada satu soalan yang saya biasa orang tanya. Saya tengok biasa, saya tak pasti macam mana, tapi ada juga ejen bertanya. Tapi saya faham soalan ni dia nak comparekan dengan harga. Iaitu apa benda tahu? Tahu tak soalan apa? Berapa ketulkah yang ada dalam kotak UKIS? Cuba komen siapa bila dia promote ada customer pernah tanya soalan ni. Kalau tak pernah tulis tak pernah. Kalau yang pernah tulis pernah. Cuba komen. Yang pernah tulis pernah. Yang customer dia mungkin customer dia tanya. Sebab ni sebab kita nak cerita tentang harga. Tentang harga. Saya bagi tahu satu rahsia. Kalau contohnya anda betul-betul kuasai tentang harga ni saja, of course dalam marketing, dalam bisnes banyak tak? Banyak tak yang saya cover? Banyak. Minggu lepas saya cover branding. Minggu lepas lagi saya cover marketing. Minggu lepas lagi saya cover referral. Minggu lepas lagi, banyak kalau nak cerita ni. Hari ni pasal harga pula. Dan semua ni adalah berkaitan, dia membantu untuk kita improve, yang membuatkan kalau contohnya kita menjual, sale kita akan jadi lebih baik. Dan ini termasuk dekat dalam skill-skill dalam bisnes. Benda ni, ilmu ni saya bagi tahu ilmu ni saya belajar, nak bayar ni mahal, sangat-sangat mahal. Saya rasa saya habiskan RM10,000 kot. Of course saya, dan kelas tu memang 3 hari lah RM10,000 tu. Tapi saya tak sempat lah cerita 3 hari tu. Tapi saya nak pastikan mindset anda tentang harga dah berubah. Tak pernah lagi, okey, tak pernah. So far tak pernah. Tapi saya yang beritahu. Okey, ada yang beritahu. Okey, saya nak beritahu. Okey, ada yang pernah. Saya nak beritahu bila orang tanya soalan tu, sebenarnya dia nak compare kan, berbaloi ke tak. Okey, kalau contohnya saya tanya kat korang pernah tak korang kira kan, dekat dalam box tu ada berapa, lepas tu bahagikan dengan berapa ringgit yang kita beli. Korang pun kira, RM20 dapat 2. Lepas tu korang pun kira RM20 buy one free one kan. Okey lah, so dapat 2. Dapat 2 ni bersamaan satu kotak ada contoh saya pun tak tahu berapa contoh je, ada 10.
So kalau 20 ni ada 20 biji lah. Maksudnya satu biji tu bersamaan RM1. Rasa berbaloi ke tak nanti aku makan baik aku beli coklat lain. Saya tak tahu anda pernah ada ke tak. Tapi kalau contohnya ada soalan macam tu, even daripada pahlawan sendiri pun saya tengok ada dalam grup, ada orang tanya tentang berapa biji, berapa ketul dekat dalam kotak tu. Ini soalan-soalan macam ni yang menyebabkan jatuhnya harga sesebuah kotak tu sendiri, sebuah UKIS tu sendiri. Jadi kalau macam ni, bila orang comparekan ringgit dengan jumlah numbers, duit, numbers ni tak kisahlah ketul ke, jumlah berapa saiz dia ke, berapa gram ke, tak kisahlah apa-apa. Bila orang samakan ni dengan berapa dia punya dia punya gram ke, dia punya ketul dia, jatuhlah harga tersebut. Bila harga tersebut jatuh, itu yang akan membuatkan orang rasa mahal gila. Itu yang akan membuatkan sebaik sikit saya bagi tahu, sebaik anda semua ni ejen jadi ejen affiliate. Orang share link je. Orang tak boleh nak berurusan boleh tak kurangkan harga sikit? Boleh tak naikkan harga sikit? Orang tak boleh nak minta asuh. Itu sebagai advantage jadi pahlawan UKIS. Best ke tak? Sebab orang dah beli dekat website, orang tak boleh nak bercakap kat website, boleh tak kurang harga? Tak boleh. Tapi kalau contohnya kita tak dapat dalam kepala otak, kita tak dapat terangkan dalam kepala otak prospek kita yang cakap, yang dia boleh cakap murah gila. Selagi mana gagal kita bagi tahu dia murah lah, selagi tu dia susah nak buat keputusan. Saya bagi tahu banyak, saya bagi tahu ramai orang nak membeli, ada macam-macam faktor. Saya bagi tahu ada macam-macam faktor. Kalau contohnya dia ada macam-macam faktor ni, orang bukan membeli, orang tak beli. Macam-macam faktor. Contohnya nak tanya bini dulu, nak tanya suami dululah, saya tengah sibuk lah. Kalau siapa yang pernah dapat. Tapi siapa yang belum dapat, ni saya bagi tahu in advance supaya anda boleh tahu. Sebab tu ilmu ni mahal. So macam mana nak buatkan kita panggil rejection. Rejection ni berlaku adalah kita bagi tahu tentang apa dia punya harga ni, apa perlawanan kepada harga. Siapa tahu? Cuba komen. Betul, orang macam-macam ragam. Yes. Iaitu nilai, ataupun bahasa orang putih ni kita panggil value. Saya bagi tahu kalau contohnya kita keep going bercakap tentang harga, orang akan buat keputusan pada kita pun tentang harga. Faham tak? Dia akan berkira mahal lah, murah lah. Saya suka bagi contoh ni. Walaupun siapa yang dah banyak kali dengar kan saya punya contoh ni, tapi saya percaya ada orang baru kat sini yang tak pernah dengar contoh ni. Saya penjual kereta. 30,000 saya penjual kereta. Saya ada kereta A. Kereta A kancil, second hand, seat tak ada, seat sebelah driver dah tercabut. Ambil kau panjang pula. Lepas tu second, lepas tu dah lama pula tu, 10 tahun punya kereta. Lepas tu ni bukan second hand ni dah 9 hand dah. Maksudnya dah pasing. Ni saya penjual kereta ni. Lagi apa lagi? Exhaust dah berasap. Boleh jalan, berasap. Lepas tu kereta dia boleh pergi 10 km. Lepas tu kena masuk bengkel. Saya jual sebanyak RM30,000. Mahal ke murah? Okey, komen. Mahal ke murah kereta A? Komen dulu. Mahal ke murah? B. Saya ada Mercedes Sport baru, latest, baru dah latest, limited edition pula tu. Ambil kau.
Limited. Kereta B aku nak tahu lah cakap apa First hand dah confirm first hand. Lepas tu baru tak cerita lah 10 tahun. Kira macam bawa berapa 20 km bukan nak cerita 20 km. Kira macam first hand lah nak cerita. Power lepas tu exhaust baru siap. Dah tambah skirt saya pun tak tahu nama apa. Skirt tambah hoodie. Saya pun tak tahu benda-benda nama kereta ni. Saya tak minat kereta. Tapi saya penjual kereta. Tapi saya nak bagi contoh. Okey, mahal. Ramai kata mahal. 30,000. Okey, Mercedes kereta B. Ni first hand ni saya jual RM60,000. Mahal ke murah? Mercedes Sport yang latest, yang baru, yang 2021 lah. Mira. 2021 bulan sekarang bulan apa? Sekarang bulan 4. Ni bulan 7 punya. 2021 bulan 7. Sekarang saya jual RM60,000. Mahal ke murah? Kenapa murah? Soalan saya, kenapa murah? Sedangkan nombor ni double tau. Nampak tak numbers ni? Harga ni nampak tak double? Ni 60. Kalau contohnya mengikut akal, faham Mengikut akal 30,000 dengan 60,000 mana lagi banyak? Cuba komen. 60,000. Yes, betul. Mestilah 60,000. Tanya budak sekolah rendah pada tahu lah. Kau nak RM3 ke RM6? Mesti nak RM6. RM6 lagi banyak. 30,000 ke 60,000? Mana duit lagi banyak? 60,000. Tetapi apa yang menyebabkan 30,000 ni kita kata mahal, yang korang komen ke mahal tu, 60,000 kita kata murah. Masuk akal tak? Nak faham tak? Kalau saya bercakap tentang numbers, ni. Numbers ni 30,000 dengan 60,000 kat sana tu. Mana ni nak tunjuk siapa yang tak keluar tangan saya tak boleh. So, apa nama? Bercakap tentang nombor 3 dengan 6 lagi besar. Tapi kita cakap 6 tu murah, mahal ni 30,000. Ada orang kata kualiti kereta. Dia bukannya kualiti semata-mata. Dia punya zoom out dia adalah orang nampak value dan nilai sesebuah apa yang dia nak bayar. Sebab tu antara cara nak bagi nampak Yukis ni rasa murah, kita tak bercakap murah ni Yukis murah, coklat murah. Kita tak cakap coklat murah. Of course coklat kita premium. Kita nak coklat premium pada harga yang orang boleh beli. Dan boleh beli tu dalam kepala otak dia, dalam kepala prospek boleh rasa macam murah doh, aku mampu beli. Bukan mampu beli, aku boleh beli sekarang juga. So itu yang kita nak buat. Yang kita nak bercakap dengan customer. Kita nak bercakap tentang value. Saya tengok ada satu video. Dia Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ini contoh A lah. Ini contoh B. Dia kerja dia, saya pasti ada yang antara anda yang pernah tengok video ni. Dia video saya tak pasti tim sales, dia ajar sales. Tapi nak pastikan tentang value tu sendiri. Dia penjual dia buat servis makeup. Dia buat servis makeup. So, apa yang dia buat? Servis makeup dia adalah harga dia RM800. Sebenarnya 800 dia punya currency lah. Saya tak ingat $800 ke apa benda lah, saya tak ingat. Lepas tu ada orang datang dekat dia. Yang orang datang dekat dia kan, dia cakap, saya nak servis makeup, tapi saya ada bajet RM400 tu. So, ni orang ni prospek. Ni, nampak? Prospek. Ni pembeli. Pembeli pula, penjual. Penjual punya harga berapa? RM800. RM800. So, yang ni dia kata, dia jumpa prospek ni, dia jumpa penjual ni, dia cakap, kau jual RM800 makeup kan? Aku ada RM400 dia. Kau punya harga berapa? RM800. So, apa yang penjual ni buat? Dia cakap, kalau macam tu, sorry lah, awak pergilah tempat lain. Dia pun pergi tempat lain. Once, kalau contohnya customer prospek tu dia dah berminat, dia dah minat ni, tapi dia lari, kita dah gagal lah. Maksudnya kita bukanlah penjual yang terbaik. So apa yang sepatutnya yang kita boleh berubah, nak ubahkan benda ni kepada penjual. Penjual ni anda lah, maksudnya pahlawan Yukis. Ni pahlawan ni. Kita sebagai pahlawan Yukis ni. Sekarang kita nak jual coklat.
Tapi saya bagi contoh ni tentang makeup ni. So nak pastikan nanti saya bagi contoh dekat coklat lah sekali. Kalau contohnya penjual ni, orang datang kat dia, macam saya cakap, jangan pastikan customer ni lari. So, apa yang kita boleh buat adalah kita tanya dia. First, sebelum ni dalam skill close sale adalah bersamaan negotiation. Ilmu negosiasi ni adalah sangat-sangat mahal. Sebenarnya negosiasi, saya pun tak tahu macam mana eja dia. Negosiasi lah, negotiation lah. Nak negotiation. Ini ilmu mahal tau. Ilmu mahal. Of course saya tak dapat bagi semua. Sebab kelas tu lama tu. Tapi saya dapat bagi dia punya whole structure. Nak bagi anda semua faham. Okay. So, apa yang dia patut buat? Nombor satu sekali, anda kena tahu fact finding. Fact finding, maksudnya fakta. Apakah sebenarnya keperluan yang dia nak dia buat makeup tu? Saya cerita makeup dulu, nanti saya cerita pasal coklat ni, faham tak? Sabar dulu. Okay. So, fact finding tu, so dia tanyalah, kau nak buat makeup ni untuk apa? Masalahnya tadi, dia dah cakap awal lah. Dia ada cakap ada bajet RM400. Dia cakap bajet ada RM400. Dalam duit dia, kita tak pernah tahu pun ada berapa, betul tak? Sekarang ni harga Yukis, ya Allah, harga Yukis dah lah murah, tak payah cerita lah, RM25. Saya nak kembangkan horizon anda, nak memastikan dia nampak value ni, dia rasa macam RM20 ni murah gila, dia sampai dia boleh beli banyak. Dalam saya punya weekly coaching yang entah keberapa dah, saya dah cerita saya cerita mendalam sangat-sangat tentang upsell. Upsell yang membuatkan kita punya sale akan jadi lebih banyak. Itu cerita, boleh buka balik, scroll balik. Sebab tu saya nak anda semua pastikan tengok balik weekly coaching yang lepas-lepas, then komen macam biasa, buat macam ni, macam real punya. Sebab saya nak tahu, oh okay, ni tengah tengok, ada like, komen, share. Tu membuatkan saya lebih bersemangat lagi nak share knowledge saya. Sangat mahal. Okay, fact finding. So dia dapat tahu. So prospek ni cakap lah, oh saya sebenarnya nak nak makeup untuk nak jealouskan saya punya ex-boyfriend. Ni contoh ni tak elok lah, tapi sebab ni cerita orang putih. So kalau contohnya dia bercakap dengan harga, sebab tu dia akan lari. Tapi kita bercakap tentang apakah value yang apa dalam nilai dalam diri dia yang kita boleh keluarkan, yang dia sanggup keluarkan berapa je untuk dia bayar kita. So apa yang servisnya penjual ni buat adalah dia just cakap sikit je. Berapakah harga yang kau sanggup untuk nak jealouskan ex-boyfriend kau? Adakah sekadar serendah RM400 sahaja? So dia cakap, yang prospek ni cakap, of course unlimited. Kalau contohnya aku boleh bayar sebanyak yang mungkin, RM20,000, RM30,000 yang membuatkan nampak aku ni cantik gila-gila, aku sanggup. Tapi bajet aku ada RM400 je. So kalau macam tu saya bagi offer, saya boleh buatkan nilai dia yang RM20,000, yang kau kena bayar RM800 je. So saya nak bagi tahu sini, nombor 2 adalah kena buatkan value kita tu jauh lebih besar harga dia. Dan kita kena nampakkan value tu, dan kena cakap dengan dia. Value ni kalau nak ikutkan, harga dia adalah RM20,000. Sebab tu kalau contohnya kau tak Yukis, kalau contohnya anda bercakap dengan prospek, anda bercakap RM20, dia lepas tu bila tengok harga betul pun RM20, dia akan rasa macam alah, RM20 dia tak ada apa-apa. Tapi kalau anda bercakap value kepada coklat ni, okey, sebab tu nanti saya akan bagi value kepada coklat. Macam mana nak cakap tentang value ni? Sebab tu nanti saya akan cakap lah. Value pada coklat ni adalah RM70. Contohnya, kalau contohnya biasa, sebab coklat ni, bukan nak kata coklat ni luar biasa sangat, tapi kena faham, orang beli coklat ada banyak sebab. Dan kembali balik psikologi manusia. Jauh lebih besar. Okey, ni jauh lebih besar. Kalau perasan, video-video yang HQ sediakan lebih kepada kita bukannya hard sale. Oh, belilah ni coklat Yukis, barulah manis. Of course kita ada lagu kita. Itu pun lagu. Itu pun salah satu value creation yang membuatkan orang suka. Bila tengok, oh ada lagu lah, baik aku beli dengan ejen. So kita lah yang kena kedepankan lagu tu. Ejen lah kena kedepankan. Pahlawan lah yang kena kedepankan lagu tu.
Biarkan orang lain suka, orang lain aware, membuatkan dia jatuh cinta. Itu pun salah satu value yang membuatkan bila dia sayang, dia akan rasa dia tak kisah untuk nak spend berapa banyak pun untuk nak dapat benda yang dia sayang. Macam kita sayang anak kita sanggup kumpul duit, kita sanggup kerja susah payah demi untuk anak kita. Kalau contoh untuk mak kita kena buat kerja sungguh-sungguh untuk nak buktikan, nak pastikan mak kita bangga. So sama juga, kita kena buatkan, kita sebagai pahlawan nak membuatkan prospek betul-betul sayangkan dekat apa yang kita jual, iaitu Yukis lah, coklat Yukis. So salah satunya adalah lagu lah. Lagu ni function dia nak buatkan, biar contohnya kita post lagu kan, siapa yang up status lagu, sampai buat dia terngiang-ngiang, sampai dia menyanyi sekali. Lagu, siapa suka lagu Yukis? Cuba komen. Siapa yang dah start macam boleh nyanyi sikit lah lagu Yukis? Cuba komen. Buy one free one tu nanti. Itu one on one. Itu salah satu. Faham tak? Itu dah start. Orang dah start nampak dah. Itu lagu. Dia dah start mungkin dah boleh terngiang-ngiang. Dia mungkin dah start jatuh hati. Bila contohnya dia tengah jalan-jalan ke, baru macam dia dia bukan mumbling. Orang panggil apa tu? Mumble apa nama? Ya, makan Yukis barulah manis, kegemaran semua. Dia macam dah boleh menyanyi. Itu yang membuatkan orang tambah value tu pada kita. Sebab tu masa awal-awal, sebelum kita keluarkan produk raya, saya kena pastikan pahlawan Yukis dah jual sebanyak mungkin produk yang sebelum ni, nombor 1 tu. So bila dia dah biasa, dia dah rasa, dia dah suka, dia dah boleh menyanyi pun lagu kita. So apa pahlawan Yukis ni patut buat adalah follow up balik customer-customer lama ni, minta dia nyanyi sekali. Ni baru cakap ni lagu raya. Supposedly kalau contohnya siapa yang dah buat RM5,000, saya dah tengok ada ejen yang dah buat sale RM5,000 kan, jual kotak lama sahaja. So follow up balik untuk dia beli rasa pula kotak raya kita. Sebab dia dah start suka dah. Okay, so itu nombor 1, lagu. Ni salah satu value-value yang orang dah takkan isukan harga tentang Yukis. Isukan harga satu, tak malah orang boleh beli dengan mudah. Faham tak? Walaupun RM20, tapi kalau contohnya dia tak ada value ni, apa benda tau sebenarnya? Orang fikir berbaloi ke tak? Ada setengah orang tak fikir. Tapi kita yang nak nampakkan keberbaloian tu, keseronokan tu dia beli. Dan nombor 2, contoh lain yang kita create value. Ada video yang kita buat. Bukan ada beberapa video. Saya tak pasti ada beberapa video. Salah satunya video yang paling sekali berimpact adalah Allahumma salli ala Muhammad, stres. Dia stres. Jawab habis. Dia stres. Siapa pernah tengok video tu? Video yang dia kena marah dengan bos, lepas tu tiba-tiba makan Yukis, lepas tu dia happy. Itu pendek lah cerita dia. Tapi itulah sebenarnya yang kita nak tarik orang-orang yang stres ni. Dia sanggup keluarkan berapa je duit dia nak keluarkan untuk nak hilangkan masalah stres tu. Itu pun salah satu yang value yang kita boleh attack kepada orang-orang yang stres ni. Kau stres Meh datang kat aku, kau cuba try Yukis ni. Pastikan Yukis ni ada stok dengan kau sentiasa ada. Dan kena pastikan dia selalu membeli. Dah habis follow up balik. Kena pastikan stok dekat dalam stok Yukis ni kau pastikan kena ada selalu. Sebab nanti stres bila-bila je waktu stres. So pastikan stok ni ada. Sekarang ni kita bagi promosi. So sebab tu structure kita adalah bagi tahu value dulu. Kalau contohnya kau sanggup nak hilangkan stres kau, berapa sebenarnya value yang kau boleh hilangkan? Stres ni kau boleh buat keluar kan? Ni stres kan dalam kepala otak kan? Kau boleh tarik keluar. Kau tak kira lah stres pasal apa, family ke apa ke, tak kisah duit ke apa benda. Kau boleh bawa keluar, kau boleh letak atas meja. Kau rasa berapa nilai? Kalau aku bagi kau RM1,000, kalau kau bagi aku RM1,000, ataupun dia harga dia RM1,000, kau boleh keluarkan RM1,000 tu. Faham tak? RM1,000 ni saya just cerita, tak semesti kita nak cakap benda ni. Tapi saya nak bercakap tentang pahlawan yang betapa kena bercakap tentang value yang dia rasa gila-gila. Yang dia bercakap awal-awal tu, bapak mahal gila benda ni awal-awal.
bila kita sebut tentang harga pun, awal-awal first expectation kena pastikan dia cakap mahal je dulu. Harga first tu dia dah selamat hari raya, kita dah lepaskan dia. So sebab tu nombor 2, barulah kita cerita nak potong harga ke, kita nak cerita ada diskaun ke. Bahawasanya kita tak cerita potong harga, kita just cakap ada promosi ke apa, boleh cakap macam tu. So kita just cakap, okey, sanggup tak kau keluar kerja RM20 sekarang untuk dapatkan satu kotak coklat Yukis. Ui, bapak murah gila tu kalau satu kotak Yukis ni. Apa siapa membezakan ni? Sebab tu ramai orang dah makan coklat Yukis ni berbeza. Sebab tu kita ada lagu. Sampai kau makan ni, kau baik kau dengan lagu. Kita nak pastikan dia makan. Mungkin saya tak pastilah, ada antara korang ni mungkin dah start rasa macam benda ni biasa. Saya nak bagikan korang faham betapa benda ni, kalau contohnya buat betul-betul, korang boleh close sale sebanyak-banyak ni. Dan ni nombor 1. Nombor 2, baru nampak kan. Nombor 3, tindakan sekarang. Tindakan sekarang ni apa? Kalau kau beli sekarang, aku bagi kau free 1 lagi kotak. Free 1 lagi kotak. Oh, maksudnya RM20 dapat 2 lah. Betul, tapi kau kena beli sekarang. Itu akan membuatkan dia akan beli sekarang. Sebab ramai orang saya tengok, bila dia menjual, bila dia share link ataupun bila dia PM, dia dah tahu saat orang tu dah nak beli. Tapi dia tak reti untuk nak buatkan orang tu bertindak sekarang. Sekarang ni maksudnya dia memang tekan link tu terus bayar sekarang juga. Ramai saya tengok pahlawan dia tak ada skill ni. Ni skill ni. So apa nama benda ni? Allah, hilang ni dah buat. Sekejap saya rasa saya berpeluh kot. Sebab ni nama dia apa kita panggil? Scarcity effect. Scarcity effect. Sesuatu yang ada scarcity, ada kehabisan waktu. Kalau contohnya dia tak dapatkan sekarang, mungkin kita cerita kemungkinan dia. Mungkin nanti dia tak dapat. Baik kau dapatkan sekarang. So dia akan buat keputusan sekarang juga. Dan ilmu sekarang ni yang sangat-sangat mahal. Kena faham Kalau orang tu tak bertindak sekarang, dia akan bertindak bila tau? Tahun depan ke, 20 tahun lagi ke. Kalau dia cakap nanti, perkataan nanti ni juga adalah salah satu daripada rejection. Dia cakap nantilah. Lagi-lagi bila dia cakap, bila kita tanya, nanti tu bila lah? Alah, nantilah aku bagi tahu kau bila. Itu memang kau tunggulah sampai kiamat nanti dia bagi tahu. Bila dia sebut nanti, dalam kepala otak dia masih lagi macam ragu-ragu, kenapa aku perlu dapatkan benda ni Sebab tu kita ada banyak lagu, kita ada banyak dah video. Apa yang korang buat? Korang tak payah nak buat video juga, tak payah nak susah-susah. Ambil daripada video HQ, copy paste je, post je dekat social media, dekat grup WhatsApp, lepas tu bagi link. Kita ada video lagi apa? Tertidur waktu kerja. Ni siapa ada kawan-kawan yang tengah bekerja, ni attack lah dekat orang ni yang pergi kerja kat office. Lagi apa lagi kejap saya tengok. Lepas makan nak mengunyah. Kan ada orang jenis macam tu. Lepas dia nak makan kan, dia jenis nak mengunyah macam, tapi tak tahu nak mengunyah apa. Dia suka kunyah benda-benda manis. Ada yang nak benda-benda yang macam sedap ke, tapi benda-benda ringan. Coklat lah. Lagi satu coklat Yukis ni, antara benda yang paling best adalah dia makan tu, dia tak terlampau manis. Dia tak ada sampai macam kau kena pejam mata, oh Allah manisnya. Tak. Dia sedang-sedang. Sebab tu coklat Yukis ni digemari ramai. So apa yang saya nak bagi tahu ni semua ni akan membuatkan bila kita faham tentang value, tentang harga, tentang macam mana bahasa kasar dia, macam mana nak memanipulasikan orang lain untuk beri duit. Saya kena bagi tahu ni, Ramadan adalah pada bulan yang paling banyak sekali duit dalam market setiap tahun. Orang akan berbelanja. Time Ramadan adalah time yang paling banyak sekali orang berbelanja. Time tu lah, sebab tu biasanya company-company dia akan bagi gaji awal. Dia akan lepas tu orang akan keluar pergi beli apa. Time tu lah nak tukar langsir baru, nak tukar sofa baru, nak tukar TV baru, nak beli baju Melayu baru. Time ni lah. So maksudnya duit tu dia akan keluar. Masalahnya dia keluar dekat mana? Adakah dikeluarkan dekat orang lain ataupun dikeluarkan kepada anda? Anda ni, saya cakap tentang anda ni. You, pahlawan Yukis. So kena pastikan
bulan Ramadan ni please agresif. Macam mana saya run weekly coaching agresif ni. Link ni dia adalah link biasa tau. Macam mana nak buat orang attract datang untuk masuk kepada link kita. Okay. So 5 minit lagi. 5 minit lagi saya berhenti last. So far banyak tak belajar tentang mahal. Mahal tentang value. Saya sebut tentang value ni sebenarnya. Saya cerita tentang value. So 5 minit lagi. Hilang suara tak dengar, okey. Dah dengar ke? Assalamualaikum. Tak ada suara bosku. Alamak. Dah okey. Ya. Bateri dah habis tadi ya. Okey. Dah semua dah ada ya, balik. Okay, last. Hopefully banyak belajar tentang harga ni. Ada, okay, alhamdulillah. Ada dua benda lah nak cakap. Satu, apa nama? Ni selingan pendek je lah. Ada orang tanya saya, apa nama fit kau tak nak ke? Apa nama? Macam tunjuk macam kau ni mewah ke apa benda ke. Saya beritahu kan. Ada orang, ada agent, maksudnya dekat bisnes luar sana lah. Ni saya cakap totally brutally honest. Walaupun korang semua tak suka kan, tapi saya cakap brutally honest. Ada orang dia letak dia suka join founder yang macam kaya, dia suka macam tunjuk kereta mahal. Saya cakap salah ke tak? Saya tak cakap salah. Tapi saya boleh cakap as a mata founder, bila contohnya founder dia tarik agent mengikut apa nama, orang suka dia sebab material, bukan disebabkan asas ilmu. Saya minta maaf cakap, dia akan tarik ramai sangat ejen yang bodoh yang tak pandai. Saya minta maaf cakap. Sebab tu saya suka train pahlawan UKIS menjadi pahlawan yang berilmu, pahlawan yang bermanfaat, pahlawan yang suka datang kelas. Suka datang kelas tu tak kisahlah kelas mana-mana ke. Yang pastinya ada ilmu dekat dalam dia. Dan jangan belagak untuk belajar. Even orang paling kaya, orang kata orang paling jutawan pun tak join. Siapa kata? Steve Jobs join kelas. Siapa nama? Bill Gates join kelas. Siapa dia punya mentor dia? Bill Campbell. Korang boleh buka, anda boleh buka buku $1 trillion coach Bill Campbell. Itu coach $1 trillion. Itu coach dia. Diorang memang pergi belajar dengan dia. Oh, dia belajar juga. Diorang mahal, diorang bayar Bill Campbell tu. Yang contohnya sekarang ni saya buat setiap minggu free. Korang dah lah join ni free. Join apa nama agent UKIS free, tak bayar-bayar untuk stok ke apa ke. Nak bayar untuk sistem pun kita bayar. Apa nama nak join kelas pun free. Ada join kelas lain tu saya tengok kena setiap minggu kena bayar RM50 baru boleh join. Itu pun separuh daripada harga kelas tu. Apa nama energizer saja, tahu energizer. Tarik nafas lepas. Salah ke tak benda tu? Tak salah kalau contohnya kelas tu 1 hari, tapi dia kelas dia 1 jam je. Apa nama 2 jam. Sejam yang pertama energizer saja. Saya okey dengan energizer. Saya pun suka tentang energizer buat kawan orang semangat. Tapi value tu orang tu salah guna. Berbanding daripada kelas yang saya bawa ni lebih fokus kepada ilmu, daripada bermanfaat. Mungkin bosan, tapi yang bosan ni lah yang membuatkan anda sebagai pahlawan UKIS akan berkembang sebagai seorang manusia. Itu yang paling saya sangat-sangat aware. Walaupun anda tak suka saya okey, tak ada masalah. Apa yang saya buat, saya sampaikan ilmu. Rasa kalau contoh ilmu ni setiap minggu saya malah ilmu saya yang saya share setiap minggu ni dah lah sangat-sangat mahal. Saya pergi satu tapi dalam keadaan yang sangat-sangat mendalam yang membuatkan anda boleh lekat dalam kepala. Sebab tu saya kalau boleh jangan miss weekly coaching. Sebab once kalau miss, anda memang takkan ada masa nak tengok balik. Okey, itu nombor 1 lah. Nombor 2, sudah tentulah kepada siapa yang saya tengok sekarang ni, saya cabar anda. Cuba untuk luangkan masa 10 minit je selepas daripada kelas ni. 10 minit PM seramai mana mungkin, up status sebanyak mana mungkin, video-video up status ke, nak apa nama nak PM ke, tak kira 10 minit ke sampai maghrib, pastikan buat. Cuba untuk dapatkan juga jualan pada hari ini. Cuba. Maksudnya tak kisahlah, tapi untuk nak dapatkan jualan yang banyak,
PM seramai mana mungkin. PM kawan-kawan anda. Dan jangan langsung ragu-ragu. Saya tengok ada orang dia rasa ragu-ragu. Dia rasa macam, oh ini keluar family punya group. Tak nak kacau lah. Maksudnya tak nak PM lah. Kau tak pernah tahu masalahnya. Dia membeli ke tak? Hidup dia, yang siapa yang dekat dalam group tu, membeli ke tak? Adakah dia keluar tak rumah? Kalau dia tak keluar rumah, dia beli tak kat Shopee? Dia beli tak dekat mana-mana? Manusia membeli tak? Cuba komen, manusia membeli tak? Membeli. Anda sendiri membeli tak hari ni? Kalau tak hari ni kan, contoh berjimat sangat. Minggu lepas, membeli tak? Ada bayar siapa-siapa tak? Ada bayar sedekah ke? Tak kisahlah sedekah. Okay, kalau membeli ke tak? People is buying. The thing is, where is the money goes? Kalau contohnya duit tu tak pergi kepada anda, dia akan pergi kepada orang lain. So, saya nak pastikan masa Ramadan ni, duit sebanyak-banyak ni, dia pergi kepada anda. Orang beli Yukis ke anda. Lagi sekarang, HQ tengah buat branding. Cerita story, Allahumma salli Muhammad. Video raya. Kita dah start run dah. Sekarang dah view, saya tak pasti dah view berapa dah. Tadi saya tengok 30,000 dah view. So, saya tengah target video tu, target kepada sampai 1 juta. So, apa yang ejen-ejen ni buat, pahlawan-pahlawan ni buat, anda share video tu. Tunjuk dekat video orang lain. Lepas tu anda buat apa? Share link anda. Dan jangan share macam tu je. Tulislah sikit pengalaman anda, story anda, apa berkenaan dengan video raya tu, yang membuatkan orang lagi suka. Orang membeli dengan anda. Dan orang membeli ni bukan dengan sekadar coklat tu semata-mata. Kalau dia beli sekadar coklat tu semata-mata, anda dah memang gagal lah. Tapi dia membeli coklat, ada lekat emosi dekat coklat tu. Itu yang mahalnya coklat ni. So, tugas siapakah yang melekatkan emosi kepada coklat ni? Pahlawan Yukis lah. HQ, dia buat kerja branding. Nak memastikan orang pernah dengar nama Yukis ni. Supaya anda sebagai ejen mudah untuk jual. So, sekarang ni, tugas anda lah yang perlu promosikan link anda. Kalau jumpa iklan, terus tekan je button share tu. Tulis sikit something. Kalau tak tahu ayat, buka grup Telegram 365 tu, copy paste, share dengan kita punya iklan-iklan tu. Itu akan membantu anda punya link pun akan meningkat juga. Dia punya trafik dan juga pembelian. Dan ada saya tengok dia dah buat trafik dah lama sangat. Sale tak ada awal-awal. Tapi tiba-tiba dia selepas saya tengok, lepas seminggu, sale dia mencanak terus. Itu yang kita nak. Sebab apa yang kita buat? Sebab daripada HQ, kita ambil link anda, link yang dah ada orang dah tapak jejak tu, kita iklankan link anda. Yang membuatkan korang kena link, bila iklankan dekat Facebook Ads, anda kena tak keluarkan duit? Kosong betul. Yang keluarkan duit ke siapa? HQ. Tapi yang dapat komisen siapa? Ejen. Sebab tu ada juga ramai juga ejen yang tiba-tiba dapat komisen pukul 3-4 pagi. Sebab apa? Sebab kita run iklan. Ataupun ada juga orang jenis-jenis tak tidur ni, dia membeli juga. So, jangan mengalah, jangan berhenti untuk teruskan perjuangan ni. Dan jangan keep going untuk melompat produk, lompat sampai dia rasa macam, oh tak adalah sesuai untuk aku. Last aku, dah 25 sorry, dah last. Saya masa tu, saya bagi last. Yang ni, lepas last saya, Assalamualaikum lah. Last, masa saya pergi, masa tu business punya meeting, kita orang sebagai owner lah produk. So, ada seorang ni, dia owner produk, dia tanya tau, dia cakap apa tau? Saya sebelum ni, saya jadi ejen orang lain. Bila dia jadi ejen orang lain, dia dah start buat duit banyak. Jadi ejen orang lain lah. Dia keluar, dia tak payah keluarkan duit. Macam anda lah, pahlawan Yukis. Ada kena keluar apa-apa tak? Ada kena keluar branding ke tak? Ada kena keluarkan duit untuk produk tak? Ada kena keluarkan duit untuk staff tak? Ada kena keluarkan duit untuk office tak? Tak ada betul. Ambil je, link, sekecil-kecil link, itu pun anda dah boleh bina bisnes anda. Yang selagi mana anda boleh join weekly coaching, anda akan faham macam mana journey bisnes sebagai seorang pahlawan Yukis. So, yang seorang tu, dia tanyalah. Dia sebelum ni dia jadi ejen. Dia tak pernah bawa keluar duit. Tak ada apa-apa. Tapi dia boleh buat duit. Lepas daripada tu, dia batak. Dia nak jadi owner produk. Dia ingat senang. Lepas dia mulakan owner produk, bisnes langsung tak laku. So, dia down. Motivasi dia down. Dia kena start balik daripada awal. Dia tak tahu nak buat apa. Dia lost. So, apa saya nak bagi tahu kat sini adalah
Sebagai ejen, tak payah nak susah-susah. Kalau contohnya saya pernah tunjuk dekat sebelum ni, dah ada dah ejen UK sendiri dah buat RM10,000, ada yang dah buat RM5,000. Dan tak perlu pun dia jadi owner produk. Dia just hanya menjual sahaja. The thing is, sebab people is buying. Tak kisahlah, kita je yang tugas produk apa yang kita kena dapat. Sekarang ni fokus kita UKIS lah. Coklat UKIS ni. So tak payah susah-susah. Fokus je dekat produk ni. Buat sampai berjaya. Fokus betul-betul sampai betul-betul anda boleh bina kewangan anda. Macam saya bagi tahu, sekurang-kurangnya anda ada komisen yang RM2,000 setiap bulan. Supaya nanti bila bank tengok, oh ada RM2,000 setiap bulan masuk. Dan kat situ boleh buat apa? Bolehlah buat loan rumah, loan kereta. Tak nak bagi kat sendiri-sendiri, boleh bagi kat mak ayah, boleh bagi untuk anak. Saya rasa itu sahaja. Siapa banyak belajar pada hari ini, cuba komen. Better sound. Okay, so saya rasa itu sahaja pada hari ini. Saya jumpa, pastikan always alert dengan Telegram, dekat grup Facebook, grup Facebook Pahlawan UKIS. Kalau ada apa-apa, any update, yang pasti yang wajibnya, update yang paling penting adalah bilakah weekly coaching. Itu yang paling wajib. Saya nak jumpa anda lagi. Saya nak tengok lagi nama-nama ni keluar lagi minggu depan. Saya tak nak hilang ni, insyaAllah. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Zas.